Okay, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Madam Rose. Hari ini kita akan sambung pelajaran kita di bab 2 iaitu dengan tajuk lebihan pengguna dan lebihan pengeluar. Okey, lebihan pengguna dan lebihan pengeluar. Kita tengok apa perbezaan di antara kedua-dua konsep ini. Okey, lebihan pengguna dia kata faedah. Okey, faedah yang dinikmati oleh pengguna. Kenapa pengguna menikmati faedah? Sebab harga pasaran lebih rendah daripada harga yang sanggup dibayar oleh pengguna. Maksudnya apabila pengguna dia beli sesuatu barang, harga yang dia sanggup bayar untuk barang tersebut adalah lebih tinggi daripada harga yang sebenarnya dia bayar. Okey, kenapa macam tu? Sebab mungkin bergantung kepada dia punya kepuasan. Okey, jadi kita contohnya kita beli suatu makanan. Contoh, beli makanan, harga dia RM2.50. Tapi disebabkan kepuasan kita terhadap makanan tu tadi, kita sanggup. Kalau orang jual sebanyak dengan harga RM5 pun kita sanggup bayar. Itu maksudnya lebihan pengguna. Harga yang sanggup dibayar oleh pengguna lebih tinggi daripada harga yang sebenarnya dia bayar di pasaran. Okey, jadi kita tengok pada rajah. Okey, daripada rajah ni, keseimbangan berlaku pada titik E. Okey, kenapa kita katakan seimbang? Sebab permintaan sama dengan penawaran ataupun QD sama dengan QS. Okey. Dan harga keseimbangan adalah pada P dan kuantiti keseimbangan adalah pada Q. Itu adalah harga dan kuantiti keseimbangan untuk barang tersebut di pasaran. Okey, jadi bila kita nak bincang berkenaan dengan lebihan pengguna, maka kita akan rujuk kepada kelok permintaan. Okey, ini kelok permintaan. Okey, kat mana harga yang dia sanggup bayar untuk barang tersebut? Harga yang sanggup dibayar oleh pengguna adalah pada P2. Kita rujuk kepada kelok permintaan. So, dia sanggup bayar sebanyak P2. So, P2 ini adalah harga sanggup bayar. Okey, siapa sanggup bayar? Pengguna. Sebab itu adalah kelok permintaan. Dan ini adalah harga barang tersebut di pasaran. Okey, keseimbangan. Okey, jadi kat sini kita dapati harga sanggup bayar P2 lebih tinggi daripada harga di pasaran adalah P. So, banyak mana lebihan pengguna yang dinikmati oleh pengguna tersebut. So, untuk barang ni, pengguna beli sebanyak OQ. Dan pada harga P. So, kawasan lebihan pengguna adalah ke atas ni, kawasan segitiga ni. Okey, ini adalah kawasan lebihan pengguna. Okey, itu. Dan yang kedua adalah lebihan pengeluar. Lebihan pengeluar ini adalah faedah yang diterima oleh pengeluar. Okey, kenapa diterima faedah tu? Sebab harga pasaran lebih tinggi daripada harga yang sanggup diterima oleh pengeluar. Okey, maksudnya untuk jual sesuatu barang tu, pengguna sanggup jual dengan harga RM2. Okey, RM2 dia dah dapat untung. Tapi di pasaran, harga sebenar barang tersebut adalah contohnya RM5. Okey, jadi perbezaan antara RM2 yang sanggup diterima oleh pengeluar dengan RM5 di pasaran itu adalah lebihan ataupun faedah yang diterima oleh pengeluar. So, bila kita nak bincang berkenaan dengan lebihan pengeluar, kita akan rujuk kepada kelok penawaran. Okay, ini kelok penawaran. Harga di pasaran adalah P, tapi harga yang sanggup diterima oleh pengeluar adalah P1. So, ini adalah harga sanggup diterima pengeluar sebab penawaran. Harga sanggup terima P1, tapi harga yang dijual di pasaran untuk barang tersebut adalah P. So, dengan jualan sebanyak OQ, so pengguna pengeluar akan dapat lebihan sebanyak kawasan segitiga yang kat bawah daripada harga keseimbangan. So, kawasannya adalah di sini.
Okay, itu kawasan lebihan pengeluar. Okey, kita tengok sekarang macam mana kita nak hitung lebihan pengguna dan lebihan pengeluar. Okey, kawasan lebihan pengguna, kita tahu ini adalah kawasan lebihan pengguna. Kawasan segitiga ni. Okey. Okey, jadi macam mana kita nak cari lebihan pengguna? So, kita cari je lah luas segitiga ni. Kawasan segitiga. So, untuk cari luas segitiga, setengah. Okey. Kita darab dengan PE. PE ni adalah jarak kuantiti. Kuantiti yang dibeli oleh pengguna. Jarak kuantiti dan PPE ni adalah perbezaan harga sanggup bayar dengan harga di pasaran. Okey, dengan harga di pasaran. Okey, jadi kat sini harga di pasaran adalah P, harga sebenar dibayar adalah harga yang sanggup dibayar adalah P2. So itu adalah perbezaan dia. Okey, itu formula. Okey, contoh katalah saya letak kat sini harganya adalah 8 yang sanggup dibayar oleh pengguna terhadap barang tersebut, tapi yang sebenar dibayar adalah 4. Dan kuantiti yang dibeli untuk barang tersebut adalah 10. So, macam mana kita nak cari lebihan pengguna? Setengah, kita darab dengan kuantiti yang dia beli adalah 10 untuk barang tersebut. Dan perbezaan antara harga yang dia sanggup bayar dengan harga yang sebenar dia bayar adalah 8 tolak 4. Okey, jadi setengah darab 10 darab dengan 4. Okey, jadi 40 darab bahagi 2. So, kita akan dapat dia punya ni adalah sebanyak RM 20. RM 20 itu adalah lebihan pengguna. Untuk lebihan pengeluar, kita tahu kawasannya adalah di bawah. Okey, ini adalah kawasan lebihan pengeluar. So, banyak mana lebihan pengeluar, sama macam tadi, kita cari luas segitiga. Okey, setengah terdarab dengan kuantiti yang dijual oleh pengeluar adalah sebanyak 10. Jarak PE dia sama dengan jarak OQ ni. Okey, 10. Dan kita darab dengan perbezaan harga di pasaran dengan harga yang sanggup diterima oleh pengeluar. Katalah pengeluar sanggup terima untuk barang tersebut RM2 dan dia dah sanggup jual. Tapi yang sebenarnya dibayar oleh pengguna di pasaran adalah 4. So, perbezaannya adalah 4 tolak dengan 2. Okey, setengah kita darab dengan 10, kita darab dengan 4 tolak 2, 2. So, 20 bahagi 2, kita akan dapat RM 10. Okey, itu adalah lebihan pengeluar. Okey, kita tengok pada contoh soalan. Soalan yang pertama, hitung harga dan kuantiti keseimbangan. Okey, untuk A, harga dan kuantiti keseimbangan, cara kira dia QD sama dengan QS. Okey, QD 200 kita tolak dengan 5P sama dengan negatif 50 tambah 4P. Okey, jadi 250 bawa ke kiri, so kita akan dapat 250 sama dengan 4P. 5P bawa ke kanan, so kita dapat 9P. Okay, P 250 kita bahagikan dengan 9, so kita akan dapat RM 27.7777 kan. So kita bundarkan kepada 2 titik perpuluhan, kita dapat 27.78. Okay, untuk dapatkan kuantiti, kita gantikan sama ada dalam QD dan ataupun QS. Katalah kita gantikan dalam QD. So, Q sama dengan 200 tolak 5. Kita gantikan P dia 27.78. Okay, jadi kita akan dapat unitnya adalah sebanyak 61.1 unit.
dia punya kuantiti. Okey, seterusnya lakarkan keadaan keseimbangan. Okey, so kita buat kat bawah ni. Lakarkan keadaan keseimbangan. Okey, ini kuantiti. Kuantiti dalam unit. Kuantiti dalam unit, harga dalam RM. Okey. Lepas tu kita lakarkan dia punya keluk permintaan. Pintasannya adalah 200. Okey, so tarik ke atas. Dapatlah keluk permintaan. QD sama dengan 200 tolak dengan 5P. So kat sini kita kena cari berapa. QD 200 tolak 5P. So untuk dapatkan harga 200 kita bahagilah dengan 5 kan daripada fungsi ni. So kita akan dapat 40. Okey, 200 bagi 5. Okey, seterusnya QS negatif 50. So negatif 50 dia belah sini. Negatif 50 kat situ. So mula kat sini tarik ke atas. Kita dapatlah dia punya keluk fungsi penawaran. QS sama dengan negatif 50 tambah 4P. Tulis ke bawah dah tak muat kat situ. Okey, jadi keseimbangannya kat sini. E. Yang kita kira tadi, kuantitinya adalah 61.1 dan harganya adalah 27.78. Okey, jadi kita kena cari kawasan lebihan. Seterusnya soalan C dia suruh cari lebihan pengguna dan lebihan pengeluar. Okey, untuk cari lebihan pengeluar dia perlu ada harga kat sini kan. So macam mana nak cari harga kat sini? Ini adalah kuantiti kosong. So berapa harga dia? So kita gantilah dalam fungsi QS sebab ini adalah keluk QS kan. Ini keluk QS. Okey, jadi untuk dapatkan berapa nilai dia kat situ, okey, QS-nya adalah kosong sama dengan negatif 50 kita tambah dengan 4P. So 4P sama dengan 50. So P kita akan dapat 12.5. So kat sini 12.5. Okey, dah ada nilai tu barulah kita boleh cari lebihan pengguna dan lebihan pengeluar. Okey, untuk cari lebihan pengguna, dia punya formula adalah kita cari kawasan ni kan. Ni, kawasan segitiga ni. Okey, so nak cari kawasan ni tu, lebihan pengguna sama dengan setengah. Kita darab dengan kuantiti dia 61.1 dan kita darab dengan perbezaan. Perbezaan harga sanggup bayar dengan harga sebenar dibayar. Okey, jadi 40 tolak 27.78. Okey, berapa? 40. So, kita kira sekejap. 47 kan. 40 tolak 27.78. So kita akan dapat 12.22. Kita darab dengan 61.1 dan kita bahagikan dengan 2. So kita akan dapat RM 373.32. Itu lebihan pengguna. Okey, seterusnya lebihan pengeluar. Sama macam tadi, kita cari luas segitiga yang kat bawah ni pula, yang ini. Macam kecil je kat bawah tu kan. Okey, setengah. Kita darab dengan kuantiti dia 61.1 dan kita darab dengan perbezaan harga sanggup jual ataupun sanggup diterima dengan harga pasaran. Jadi harga sanggup harga dijual 27.78, harga sanggup diterima 12.5. Okey, saya cuba kira 27.78 kita tolak dengan 12.5. Kita dapat 15.2. Kita darab dengan 61.1 dan kita bahagikan dengan 2. So dapat
RM 466.80. Okey, itu adalah lebihan pengeluar.